Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua, bersama lagi dengan Cikgu Hidayah dalam kelas matematik tingkatan 3. Baik, hari ini anak-anak murid semua kita akan masih lagi melihat kepada subtopik yang sama, iaitu berkaitan lukisan berskala. Cuma pada kelas hari ini cikgu nak perkembangkan lagi contoh soalan yang berlainan supaya untuk kita lebih faham dan jelas bagaimana penyelesaian soalan berkaitan dengan apa yang kita tunjukkan, iaitu berkaitan dengan skala, ukuran objek dan ukuran lukisan berskala. Sebab saya nampak feedback daripada pelajar dalam kelas sebelum ini masih lagi kurang jelas. Okey? Tanpa buang masa, kita nak imbas kembali apakah konsep yang penting untuk kita gunakan. Perkara ini sering kali saya akan ingatkan pelajar sebelum kita mulakan kelas. Apa dia? Yang pertama adalah berkenaan dengan skala. Okey, skala kita dah pelajari. Skala itu adalah berkenaan dengan nisbah di antara lukisan berskala dan juga objek sebenar, dan ditulis dalam bentuk sama ada titik dua bertindih ataupun boleh ditulis dalam bentuk pecahan begini. Boleh mana-mana bergantung kepada situasi soalan. Tetapi apa yang penting adalah perlu diingat apabila kita tulis dalam bentuk pecahan di sebelah atas sentiasa mulakan dengan lukisan berskala. Ini selalu cikgu ingatkan bawah tu adalah objek, jangan terbalik. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk titik dua bertindih beginilah. Dan kalau titik dua bertindih, yang mula-mula itu adalah lukisan berskala. Okey? Ataupun kalau dalam contoh nanti penyelesaian, cikgu akan gunakan singkatan. Cikgu akan gunakan LB. Jadi saya nak pelajar jelas bahawa LB itu mewakili lukisan berskala. O adalah mewakili objek. Okey? So ada dua kaedah kita boleh tulis ataupun dua bentuk, sama ada dalam bentuk pecahan ataupun titik dua bertindih. Jadi kesimpulannya di sini penting untuk kita kenal pasti dahulu mana satu LB, mana satu objek. Ini paling penting. Pelajar silap sebab dia silap. LB terbalik, LB dikata O. O adalah LB. So tak nak melakukan kesalahan seperti itu. Itu saya anggap sebagai kesalahan cuai. Okay? So, kita tengok kepada contoh satu. Baik, contoh satu ini, kalau kita lihat bila kita sebut penyelesaian masalah, kita akan nampak bentuk soalan yang begini, di mana kita nampak situasi. Okey, situasi, ada penceritaan sedikit di situ. Jadi penting untuk kita faham maksud penceritaan tersebut. Okey, jom sama-sama kita baca. Jarak dari Kampung Muhibah ke Kampung Aman pada peta. Okey, so sila highlight perkataan peta. Bila disebut peta, apa yang kita faham? Peta itu adalah apabila kita melukis semula, betul tak? Dia bukan mewakili, dia bukan objek sebenar atau jarak sebenar. Kita lukis semula. Dengan kata lain, peta itu merujuk kepada lukisan. Mesti kena faham Menggunakan skala. Okey, sila highlight perkataan skala. Apa skala yang diberi? 1/2000. Tanpa buang masa, kita akan menulis konsep yang kita perlu faham. Jadi, kita dah belajar skala adalah satu atau lukisan berskala nisbah objek. Tulis dahulu itu untuk kita faham. Ingat apabila ditulis begini, nampak tak saya telah membahagikan dua kawasan. Kawasan pertama, lukisan berskala. Kawasan kedua di sebelah kanan adalah mewakili sebarang maklumat atau nilai berkaitan dengan objek. Okey, setelah kita tulis ini teorinya, kita akan pindahkan maklumat diberi 1/2000 itu ke tempat sepatutnya. Jadi 1/2000. Okey, so kita dah nampak tujuan kenapa kita tulis dahulu ini. Dengan ini kita dah boleh nampak, 1 itu adalah lukisan berskala. 2000 itu adalah untuk objek. Nampak? Okey, kemudian kita lihat apa lagi maklumat dia beri? Nampak 10 cm? 10 cm itu apa? Dia kata itu adalah jarak pada peta. So, ingat lagi sekali, peta adalah lukisan. Peta adalah lukisan.
Lukisan adalah peta. Peta adalah lukisan sebab peta itu kita lukis semula. Jadi 10 cm seharusnya kita letakkan di kawasan yang sama dengan lukisan. Jadi 10 letaknya di bawah di kawasan ini. Nisbah. Hitung jarak sebenar. Sila highlight perkataan sebenar. Bila awak nampak ada perkataan sebenar, itu adalah objek. Maka kita perlu letakkan di kedudukan yang sama dengan objek, iaitu di kawasan kanan. Bila dia kata hitung, maksudnya nilai kita tak tahu. Kita nak mencari nilai tersebut. Apabila kita tak tahu nilai, biasakan kita ganti dengan pemboleh ubah. Biasa kita gunakan X lah. Letakkan X di situ. So inilah dia tujuannya. Pertama, kita perlu bentuk skala dengan nisbah begini. Sebab apa? Sebab kita akan gunakan persamaan ini untuk kita selesaikan soalan inilah. Saya nasihatkan, tadi saya kata awal, kita boleh tulis dalam dua bentuk. Sama ada titik dua bertindih atau dalam bentuk pecahan. Jadi apa yang kita buat untuk menentukan nilai X, kita akan ubah bentuk penulisan titik dua bertindih itu kepada pecahan. Maka kita mulakan dengan yang pertama. Ini saya anggap yang pertama. Ini saya anggap yang kedua. So kita ada dua persamaan nisbah. Jadi yang pertama saya tulis sebagai 1/2000. Samakan dengan nisbah yang kedua di mana dia adalah 10/X. Saya tak ubah nilai, saya hanya menukar sahaja bentuk. Bentuk penulisannya. Sekarang perhatikan betul-betul. X itu berada di atas ataupun di bawah. Untuk situasi pertama ini, kita boleh katakan X itu situasinya di bawah. So bila X di bawah, kaedah untuk menentukan X, sila guna konsep darab silang begini. So bila kita darab silang, maksudnya kita akan bawa yang berada di sebelah bawah di kedua-dua bahagian dengan pindahkan dia di bahagian bertentangan dengan menggunakan operasi darab. So maksudnya 1 darab X. So kita akan dapat X sama dengan 10 darab 2000. So kita akan dapat 20,000. So kita dah dapat dah nilai X. Tetapi ini adalah nilai X untuk unit sentimeter. Sebab kita gunakan 10. 10 tu adalah sentimeter. Lihat balik kepada soalan, hitung jarak sebenar dalam meter. Bermaksud belum habis lagi kita perlu menukar sentimeter kepada meter. So untuk penukaran unit, kita mesti tahu 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Maka sekiranya 20,000 sentimeter, untuk tahu nilainya dalam meter, maka kita bahagikan 20,000 bahagi dengan 100. Maka kita akan dapat X adalah bersamaan dengan 200 meter. So itu adalah jawapannya. So take note di situ, sentiasa lihat semula kehendak soalan. Dia nak dalam unit meter. So saya harap jelas untuk soalan yang pertama. Kita bergerak kepada contoh yang kedua. So sekali lagi kita akan cuba faham. Jom kita baca setiap butiran ayat dalam soalan. Panjang satu sel yang dibesarkan menggunakan mikroskop pada skala 1/100. Tanpa buang masa, kita akan tulis teorinya dahulu. Skala adalah lukisan berskala, nisbah objek. Nampak kita ada dua kawasan, kiri dan kanan. Kemudian kita akan gantikan skala yang diberi dalam soalan. Kita akan tulis 1 di kawasan lukisan berskala, nisbah 1/100 untuk kawasan objek di sebelah kanan. Jadi, kemudian kita nampak ada maklumat 2 cm. Kena pastikan 2 cm itu apa? Lukisan ataupun objek? Kita tengok 2 cm. Kita baca ayat pertama tadi.
panjang satu sel yang dibesarkan menggunakan mikroskop ialah 2 cm. Saya yakin ramai di antara kamu pernah melakukan eksperimen subjek sains di mana ramai pernah guna mikroskop. Mikroskop, apa yang kita nampak di dalam mikroskop adalah bukan saiz sebenar objek tersebut. Apa tujuan mikroskop? Kita nak tengok saiz ataupun bentuk bagi objek yang kita tak dapat lihat dengan mata kasar. Contohnya kita nak tengok sel tumbuhan kan. Apa yang kita nampak di mikroskop itu setelah pembesaran mengikut skala yang tertentulah bergantung kepada settingnya. Okey, jadi 2 cm itu dengan kata lainnya dia adalah lukisan. Okey, sebab apa sahaja yang bukan mewakili saiz objek sebenar, dia adalah lukisan. Jadi 2 cm seharusnya kita letak di kawasan pertama. 2. Ingat so jangan silap Okey, hitung panjang sebenar. Nampak tak tadi saya kata bila ada perkataan sebenar, itu ada tips atau clue dia adalah objek. Maka bila disebut hitung, maksud kita tak tahu nilai, gantikan dengan pemboleh ubah X. Okey? So, ini tujuan kita dapatkan satu persamaan begini. Maksudnya kita ada 2 nisbah yang pertama dan yang kedua. Okey, so kita tujuannya nak mencari X, maka kita akan tukarkan bentuk penulisan titik 2 bertindih kepada pecahan. Okey, so mulakan dengan nisbah pertama, 1 nisbah 1/100. Saya tulis sebagai 1/100. Sama dengan nisbah yang kedua. 2/X. Nampak tak? Saya tak ada ubah sebarang nilai pun. Saya hanya mengubah titik 2 bertindih ini kepada per. Nampak? Dan sekali lagi kita perhatikan X berada di atas ataupun di bawah. Okey? So, sekarang ni awak nampak X itu berada di bawah. Sama situasinya dengan yang pertama tadi. X berada di bawah kan? Nampak ni? Ni X berada di bawah. Maka sekiranya X itu berada di bawah, maka kaedahnya adalah sila gunakan konsep darab silang. Okey, so sekali lagi kita pindahkan kedua-dua kawasan yang di bawah iaitu 1/100 dan juga X ke arah atau kawasan bertentangan dengan cara darabkan. Maka apa kita perlu buat? Yang pertama, 1 darab X. Kita akan dapat X sama dengan 2 darab 1/100. Ni guna kalkulator 2 darab 1/100. Okey, 2. Saya ulang semula. 2 darab 1/100. So, apa jawapannya? So, kita akan dapat 0.02. Okey? Tengok balik kepada soalan. Ada tak dia situasi macam yang pertama dia nak dalam unit-unit tertentu? So, kalau kita perhatikan soalan hitung panjang sebenar sel itu sahaja. So, dia tak ada nyatakan dalam unit apa kan? Maka kita tak perlu tukarlah. So, ini adalah jawapannya sahaja. X sama dengan 0.02. Cukup sampai situ, kita dah selesaikan contoh 2. Okey, so saya harap jelas untuk contoh yang kedua. Kita bergerak kepada contoh 3. Baik, contoh 3 ini berbeza sedikit dengan contoh 2 dan 1 tadi. Contoh 3 ini kita tiada skala. Contoh 1 dan 2 diberi skalanya. So, kita hanya kenal pasti dia berada di kedudukan yang mana, sama ada lukisan ataupun objek. Tetapi untuk contoh 3 ni kalau kita perhatikan kita hanya diberi 2 rajah atau 2 bentuk sahaja. Okey, pertamanya apabila soalan jenis begini, sila baca dahulu pernyataan yang awam yang di atas ini. Baca setiap butir. Okey, so kita baca sama-sama jom. Okey, B ialah objek sebenar. Nampak ada perkataan objek. Apa dia objek B? Tanpa buang masa,
terus sahaja lihat kepada rajah di kedua-dua soalan. Sebab apabila penyataan itu duduknya di atas, maka kedua-dua soalan ini adalah sebenarnya merujuk kepada penyataan itu. Jadi, bila disebut B ialah lukisan, B ialah objek, kita kena pasti cari mana B. So, ini adalah B kan? B ialah objek, tanpa buang masa terus label ni adalah O. Untuk nombor 2, mana B? Ini B, ini adalah O. O mewakili apa? O adalah objek. Dengan kata lain, apabila satu adalah objek, sudah tentulah satu lagi adalah LB. Okay, so LB tu apa? LB tu adalah lukisan berskala. Okay, jadi itu adalah langkah pertama tanpa buang masa, kenal pasti objek dan lukisan berskala dahulu. Okay, kenapa kita nak buat macam tu? Kerana kita nak tulis skala. Ingat, sebarang jalan kerja mesti bermula dengan skala. Oleh kerana soalan 1 dan 2 ini tidak diberi skala, maka kita perlu cari dahulu skalanya apa. Okey, so kita nampak di sini kedua-dua bentuk ini ada dua sisi yang diberi nilainya, iaitu 4 dan juga 6. Begitu juga dengan objek, iaitu X dengan 3. Okey, so ada dua sisi yang diberi nilainya. Kita kenal pasti dulu padanan sisi atau pasangan sisi. Okey, 4 pasangan dia apa? X kan? 4X. Jadi saya labelkan sebagai 1. Jadi X ni 1. Maksudnya saya akan rujuk pasangan pertama adalah 4 dan X. Pasangan kedua adalah 6 dan juga 3. Nampak? So saya label itu sebagai 2. So kita nampak ada dua pasangan 1 dan 2. Kenal pasti mana pasangan yang lengkap. Yang lengkap sama ada 1 ataupun 2. Kita perhatikan pasangan pertama 1 ada nilai X. Maksudnya kita tak tahu, tak lengkap nilainya. Beralih kepada pasangan kedua, kita ada 6 dan 3. So 6 dan 3 kita tahu kan nilai dia 6, satu lagi 3. Kita akan gunakan pasangan kedua untuk kita menentukan skala. Ingat skala mesti kita tahu di kedua-dua nilainya, lukisan dan juga objek. Maka kita akan fokus hanya di pasangan kedua. Ingat, skala ditulis dengan lukisan dahulu, baru objek. Okey, so kita dah pilih nombor 2, lukisan. Nombor 2 adalah 6. Kita akan ganti di bawah kedudukan yang betul. Nombor 2 bagi objek adalah 3. Nampak? Okey, so pastikan dia berada di kedudukan yang betul. So, setelah menggantikan, kita dapati skala 6 nisbah 3. Kita tahu bahawa skala sentiasa dimulakan dengan angka 1 nisbah n. Ini telah kita pelajari sebelum ini. Sekiranya nilainya adalah bukan 1. Maka apa yang kita buat adalah kita perlu bahagikan dengan diri dia sendiri. Yang dimaksudkan dengan diri dia sendiri, kita tengoklah ini nombor apa. Sekiranya ini nombor 6, maka kita perlu bahagikan dengan 6. Okey, kalau ini nombor 10, maka bahagi dengan 10. Itu yang dimaksudkan dengan bahagi diri dia sendiri. Sebab kita nak dapatkan 1 ni. Nampak? Untuk dapatkan 1, kita perlu bahagikan 6 dengan 6. Sekiranya sebelah kiri kita dah tentukan kena bahagi 6, maka di sebelah kanan juga perlulah ikut yang sama bahagi 6. Nisbah 3 bahagi 6 kita tulis dalam bentuk pecahan. Jadi skala, sila pastikan tulis dalam bentuk pecahan. Oleh kerana 3/6 kita nampak boleh dipermudahkan lagi dengan sifir 3, maka skala ini kita akan tulis dalam bentuk yang teringkas 1 nisbah 1/2. Sebab kita boleh kecilkan guna sifir 3. Jadi 3 bahagi 3 1, 6 bahagi 3 2. So kita dah dapat satu skala di sini. Inilah dia step pertama, kita kena cari dahulu. Berbeza dengan soalan 1 dan 2, kita gunakan sahaja skala telah diberi. Tapi untuk soalan nombor 3 kita kena cari. Okey, dah. Sudah nombor 2,
kita bergerak kepada penentuan nilai X. Jadi penentuan nilai X ni, oleh kerana nak tentukan skala, kita dah guna pasangan kedua. Jadi untuk nilai X, kita beralih kepada pasangan pertama. Okey, so pasangan pertama, kita akan tulis di bawah sini. Sentiasa ingat, ini adalah lukisan berskala nisbah objek. Jadi untuk pasangan kedua, pasangan yang pertama ini, lukisan berskala nilai dia adalah 4. Jadi kita letakkan 4 di bawah 1 nisbah objeknya X. Kita tak tahu letakkan X di situ. Okey, nampak tak? Inilah dia yang kita nak gunakan. Ingat lagi, ini adalah yang pertama, ini adalah yang kedua. Okey, untuk dapatkan nilai X, sila ubah penulisan titik 2 bertindih menjadi pecahan. Jadi 1 nisbah 1/2 saya tulis dalam bentuk 1/1/2. Sama dengan 4 nisbah X begini, saya tulis dalam bentuk 4/X. Okey? Nampak tak? So, kita nampak dah X berada di sebelah bawah. Maka kita dah tahu untuk mencari nilai X guna darab silang. Jadi, saya rasa ramai di antara kamu dah mahir dah di darab silang. Sebab dah banyak bentuk soalan yang kita gunakan konsep darab silang. Okey, sebab X berada di bawah. So, kita darabkan. Jadi, 1 darab X, kita akan dapat X sama dengan 4 darab 1/2. Kita akan dapat 2. Okey. So, maksudnya di situ X nilainya adalah 2 cm. Okey, selesai untuk soalan yang pertama. Okey, baik, kita bergerak kepada soalan yang kedua. Okey. Sama sebagaimana kita selesaikan soalan pertama tadi, oleh kerana soalan ini tidak diberi sebarang skala, maka apa yang kita perlu buat adalah kita perlu cari padanan sisi yang sepadan. Okey, so sama juga di mana kita diberi 2 panjang sisi. Okey, untuk yang pertama, kita ada 12 untuk lukisan. Pasangan yang sepadan dengan 12 adalah 4 untuk objek. Saya labelkan itu sebagai pasangan yang pertama. Okey, kemudian kita bergerak kepada sisi yang kedua. So, sisi yang kedua pada lukisan adalah X. Saya label sebagai 2. Yang sepadan dengan X adalah 6. Jadi, saya label itu sebagai 2. So, maksudnya di situ kita dapat jelas lihat ada 2 pasangan sisi. Okey, pertama kita nak menentukan skala. Seperti biasa, kita tulis dahulu teorinya, iaitu mestilah lukisan dahulu, barulah objek. Okey, so kita akan pilih sisi yang lengkap. Okey, kita tengok antara nombor 1 dan nombor 2. Mana yang lengkap dua-dua sisinya? So, kita dapati yang pertama lengkap di mana yang pertama untuk lukisan adalah 12, untuk objek adalah 4. Jadi, kedua-dua kita tahu nilai dia. Kita gunakan itu sebagai rujukan untuk kita tulis skalanya. Jadi, mulakan dengan lukisan. Untuk pasangan yang pertama, nilai dia adalah 12. Nisbah 4. Okey, jadi kita nampak di situ nilai untuk yang pertama bukan 1. Jadi seperti biasa kita akan tukarkan 12 menjadi 1. Ingat konsepnya adalah sekiranya kita nak tukar menjadi 1, sila bahagikan dengan diri dia sendiri. Jadi diri dia sendiri itu apa? Jadi diri dia sendiri adalah 12, maka kita perlu bahagikan dengan 12. Jadi 12 bahagi 12 kita akan dapat 1. Apabila kiri bahagi 12, kanan juga akan turut dibahagikan dengan 12. Maka kita akan tulis 4/12. Okey, so kita dapati 4/12 boleh dipermudahkan. Kita tulis sebagai 1 nisbah. Bahagikan sifir 4, kita akan dapat 1/3. Okey, so 1 nisbah 1/3. Okey, kita akan gunakan skala ini untuk ke langkah seterusnya. Okey, so ini adalah yang pertama. Ingat lagi, ini mewakili lukisan. Sebelah kanan mewakili objek. Oleh kerana untuk dapatkan skala kita telah menggunakan pasangan pertama, kita akan menggunakan seterusnya pasangan yang kedua untuk mencari nilai X. Okey, ingat sekali lagi mesti sentiasa mula dengan lukisan. Jadi lukisan untuk pasangan kedua adalah X. Sila gantikan di tempat yang betul.
nisbah. Okey, pasangan X adalah 6. Gantikan 6, maka kita dah dapat 2 nisbah. Okey, so kita akan menggunakan 2 pasangan nisbah ini untuk mencari nilai X seperti mana yang kita lakukan di soalan yang pertama. Okey, baik, kita akan tuliskan. Ingat saya kata ubah bentuk penulisan daripada titik 2 bertindih menjadi pecahan. Jadi 1 nisbah 1/3 saya akan tulis sebagai 1 kepada 1/3. Sama dengan X per 6. So, kita dapati X itu berada di kawasan atas. Jadi, bila di kawasan atas, kita tak perlu darab silang. Kita hanya bawa satu sahaja yang duduk di sebelah bawah X, iaitu 6. Maka 6 tu kita pindahkan di kawasan satu lagi dengan cara mendarabkan. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah 1 bahagi 1/3 darab 6 sama dengan X. Okey? So, kita tekan sahaja kalkulator. Maka kita akan dapat nilai X adalah 18. Jadi, selesailah penyelesaian bagi soalan yang kedua. Okey, kita bergerak kepada contoh yang keempat. Baik, contoh keempat ini adalah penyelesaian masalah. Sekali lagi ada penceritaan. Fahamkan ceritanya, apakah isi penting. Jadi, jom kita baca jarak sebenar. Bila disebut jarak sebenar, ada perkataan sebenar, ia adalah objek. Sebuah klinik dari rumah McT ialah 40, maka dengan kata lain, 40 itu adalah objek. Dengan menggunakan skala 1/500 tanpa buang masa, tulis teorinya. Maka skala adalah lukisan berskala nisbah objek. Gantikan nilai yang telah diberi 1/500 di kawasan yang betul. Jadi 1/500 begitu. Okey, nampak tak? Ulangi langkah yang sama seperti sebelum ini. Tengok kepada soalan. Hitung jarak di antara klinik dengan rumah McT pada peta. Jadi ingat sekali lagi, bila disebut peta itu adalah lukisan. Okey, sebab peta dilukis semula. Maka tadi oleh kerana kita dah kata 40 maklumat diberi adalah objek, sila pastikan 40 ditulis di kawasan yang sama dengan objek. Okey, X itu adalah yang kita nak cari, yang merupakan peta, jarak pada peta. Jadi dia adalah mewakili lukisan. Jadi kita letakkan dengan X sebab kita tak tahu nilainya. Okey, bergantung atau berpandukan kepada ini. Ini saya anggap sebagai nisbah pertama, ini saya anggap sebagai nisbah kedua. Ubah cara tulis kepada pecahan. 1/500 menjadi 1/500. Sama dengan X nisbah 40, saya akan tulis X per 40. Jadi, kita perhatikan X duduk di atas atau di bawah. So, kita nampak X berada di atas, maka kita hanya perlu pindahkan apa yang berada di bawah X sahaja, iaitu 40. Jadi 40 itu kita bawa naik ke atas dengan cara mendarabkan, maka 1/500 darab 40 sama dengan X. Maka kita tekanlah kalkulator. 1 bahagi 500 darab 40, kita akan dapat 0.08. Maka X adalah 0.08. Baik, selesai untuk soalan contoh 4. Okey, kita nak tengok contoh terakhir. Contoh terakhir ini juga adalah penyelesaian masalah. Jadi kita tengok penceritaannya apa. Najmah melukis satu rombus menggunakan skala 1/1/3. Okey, baik, dah contoh terakhir ni kan. Kita dah nampak step apa kita perlu buat. Kita tulis secara teori. Untuk menentukan skala, dia adalah lukisan nisbah objek. Okey, gantikan maklumat yang kita beri, yang kita ketahui, 1/1/3. Okey, jika panjang sisi rombus itu ialah 6 cm, maka ini adalah objek ya. Hitung panjang sisi rombus yang dilukis. Nampak? Ini adalah clue tips. Ada perkataan lukis. Jadi itu adalah lukisan. Maka yang minta
kita cari adalah lukisan. Jadi kita letakkan X kepada 6. Okey, inilah dia rujukan kita. Okey, dah nampak clear, jelas kan? Semakin jelas. Ini nombor 1, ini nombor 2. Tukarkan kepada bentuk pecahan 1 nisbah 1/3, 1/1/3 sama dengan X nisbah per 6. X nisbah 6 kita tulis sebagai X per 6. Okey, so kita nampak X berada di atas, kita akan bawa 6 pindah bawa naik atas dengan cara 1/1/3 darab 6 sama dengan X. Maka kita akan dapat X adalah 18. Right? Jadi diharap di situ jelas. Setelah kita bincangkan 5 contoh soalan, saya harap ia dapat membantu untuk anda faham bagaimana kita nak selesaikan soalan-soalan yang berkaitan dengan skala ini. Okey? Sekali lagi, sekiranya ada masalah, tolong tanya dengan cikgu ya. Cikgu bersedia untuk membimbing anda pada bila-bila masa. Baik. Sebelum kita akhiri kelas kita hari ini adalah merupakan latihan yang anda semua kena buat. Okey, sila buka buku teks, muka surat 94 dan 95. Lihat soalan uji minda 4.1b, soalan 1A dan 1B serta soalan 3. So, ada 3 soalan yang anda perlu buat. Sila buat di buku latihan, salin soalan dan tunjuk jalan kerja. Sekiranya ada masalah, tidak jelas, sila buka semula video ini untuk sebagai rujukan ataupun boleh bertanya dengan saya. Baik, sebelum kita akhiri, tahniah sekali lagi kepada semua yang hadir dan menyertai PDPR kita pada hari ini. Okey, anda semua memang hebat. Okey, semua usaha anda untuk menimba ilmu, saya doakan akan diberi kejayaan. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.